post dekat message. This call is now being recorded. Okay. Okay, kita mula. Kejap saya pasang lampu gelap lah. Okay, boleh nampak penuh ke? Belum penuh? Penuh tak? Penuh. Ke nampak ada slide kat tepi tu? Nampak Ada slide. slide. Alah, tak penuh. Sekejap. Saya tukar. Tak boleh share window lah macam tu. Ini saya mana nak stop sharing. Okay, sekejap saya share slide lah. Besar sikit. Okey, ini skrin penuh kan? Okey. Hari ini kita nak masuk kepada transformer. Okey, kamu dah belajar masa tingkatan 3 berkaitan dengan transformer. Jadi hari ini kita belajar sambungannya lah. Okey, sambungan dia. Okey, transformer. Jadi ini yang kamu dah belajar. Transformer ada dua jenis, iaitu transformer injak turun dan transformer injak naik. Okay, transformer injak turun dan transformer injak naik. Jadi transformer ini kita guna dalam peralatan elektrik untuk pengagihan elektrik daripada penjana ke rumah pun ada juga digunakan transformer. Jadi ini adalah jenis-jenis transformer dan contoh-contoh alatan yang kita guna. Contohnya ada dalam pengecas telefon, dalam gelombang, ketuhar gelombang mikro, dalam kettle, semua peralatan elektrik selalunya akan ada transformer. Apa saja peralatan elektrik yang menggunakan elektrik akan adanya transformer. Kenapa adanya transformer? Kenapa perlunya transformer dalam peralatan elektrik? Apa jadi kalau tak ada transformer dalam peralatan elektrik? Dan apa gunanya transformer ni dalam peralatan elektrik? Siapa boleh kongsikan? Ini nak refresh balik apa yang kamu belajar masa tingkatan 3. Belum masuk lagi yang tingkatan 5. Siapa? Siapa nak share? Nanti tak meletup. Tak meletup. Kenapa? Kenapa? Tak berlebihan. Harus tak berlebihan. Okey, lagi? Kenapa kita perlu turunkan voltan? Ataupun kenapa kita perlu naikkan voltan? Transformer ni tujuannya untuk menaikkan ataupun menurunkan voltan. Okey, kenapa perlunya kita guna nilai voltan yang berbeza bagi setiap peralatan elektrik? Kenapa? Kenapa? Kenapa perlu nilai voltan yang berbeza? Sebab? Kadar rintangan yang berbeza. Rintangan yang berbeza. Okey, boleh terima. Ada lagi jawapan lain? Okey, tak ada. Okey, sebabnya setiap peralatan elektrik tidak menggunakan voltan yang sama. Okey, sebab rintangannya juga berbeza. Betul lah itu? Sebab rintangannya berbeza. Jadi dia menggunakan nilai yang berbeza. Okey, dia menggunakan voltan yang berbeza, arus yang berbeza dan semua berbeza. Jadi kita perlu gunakan transformer. Okey, sebab di rumah kita bekalkan dengan nilai yang sama sahaja, iaitu 240 volt. Okey, jadi kita nak kurangkan ataupun nak tingkatkan, kita perlu guna transformer. Okey, jadi ini adalah struktur transformer ringkas. Okey, struktur transformer ringkas. Kamu dah belajar juga masa tingkatan 3 dahulu. Kita refresh lah semula. Okey, jadi
Transformer ringkas terdiri daripada teras besi lembut berlamina. Berlamina tu apa maksudnya berlamina? Apa maksudnya teras besi lembut berlamina? Apa maksudnya teras besi lembut berlamina? Dia banyak-banyak kot. Banyak-banyak apa? Apa yang banyak-banyak tu? Besi Apa? tu. Besi tu banyak. Jadi teras besi lembut berlamina ni sebenarnya, teras besi yang dia buat ni, dia bukan satu seketul yang besar. Kita nampak seketul yang besar. Jadi kalau kita lihat transformer ini kelihatan seperti satu seketul yang besar. Tapi sebenarnya dia bukan seketul yang besar. Dia terdiri daripada beberapa teras besi lembut nipis, yang di stack banyak-banyak sehingga menjadi seketul. Itu namanya teras besi lembut berlamina. Berlamina ini maksudnya berlapis. Dia berlapis. Dia combine beberapa keping sehingga menjadi satu seketul. Seketul yang besar. Itu maksudnya teras besi lembut berlamina. Kenapa perlunya guna berlapis macam tu? Kenapa dia tak buat seketul besar terus? Ingat lagi tak? Nantilah belakang-belakang nanti saya rasa akan ada tanya, dia akan tanya semula. Tak payahlah yang itu. Kamu pun saya rasa dah tak ingat dah kenapa. Dan juga di sini kalau kamu perasan dia guna teras besi lembut. Kenapa dia tak guna teras besi yang keras? Itu pun nak jawab akhir nantilah. Confirm kamu dah lupa dah semua tingkatan 3 ni. Semua ini ciri-cirinya. Teras besi kalau nak guna mesti teras besi yang lembut dan juga berlamina. Sekejap, saya dah jadi itu sahaja berkenaan dengan teras besi lembut. Sekarang ni kita lihat bekalan kuasa yang digunakan. Kalau transformer, bekalan kuasa yang kita guna mestilah arus ulang alik sahaja. Tak boleh guna arus terus. Tak boleh guna arus terus. Kenapa? Tak payahlah nanti combine dalam semua satu slide. Nanti itu belakanglah nanti kenapa perlu guna bekalan kuasa arus ulang alik. Kalau belakang nanti tak ada, ingatkan saya semula untuk terangkan beberapa perkara yang saya bulatkan ni. Jadi kita guna bekalan kuasa arus ulang alik. Kemudian kita ada, sebelah sini, di bahagian gegelung prima ini, bahagian gegelung prima, kita sambung dengan bekalan kuasa. Ini kita panggil bahagian gegelung prima. Gegelung prima kita sambung dengan bekalan kuasa. Jadi VP ini merujuk kepada voltan prima. Bilangan lilitan pada bahagian prima ini kita gunakan simbol NP dengan namanya lilitan NP. NP ni maksudnya bilangan lilitan untuk prima. Ini adalah garis medan magnet yang terbentuk. Kita dah belajar sebelum ni bila ada arus yang mengalir di dalam kita panggil ni konduktor. Bila ada arus yang mengalir dalam konduktor akan wujud medan magnet di sekeliling ini. Di sekeliling konduktor yang warna merah ni, prima. Sebab yang prima ini tersambung kepada bekalan kuasa. Ada arus yang mengalir akan terbentuknya garis medan magnet. Kemudian di hujung sebelah sini pula kita lilitkan lagi, buat satu lagi lilitan sebagai bahagian sekunder. Bahagian sini yang biru ini adalah bahagian sekunder. Jadi bahagian sekunder, voltan yang terhasil di bahagian sekunder ini kita guna simbol VS, iaitu voltan sekunder. Bilangan lilitan bahagian sekunder pula kita panggil bilangan lilitan sekunder iaitu NS. Simbol ini kita bezakan. Sekarang ni kita terangkan tak tentang tak ada. Transformer ini sebenarnya dia guna apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita dah belajar bila ada arus yang mengalir dalam konduktor akan wujudnya medan magnet. Dan yang kedua kita dah belajar
elektromagnet, di mana bila garis medan magnet dipotong ataupun magnet dipotong, akan ada arus yang terhasil. Jadi sekarang ni dia ada dua konsep, dua benda yang kita belajar di-combine dalam satu benda menjadi transformer ni. Jadi transformer ini sebenarnya dua subtopik yang kita belajar sebelum ni dia combine dalam transformer. Jadi yang pertama di bahagian primer ini iaitu bila ada arus yang mengalir dalam konduktor akan wujudnya medan magnet. Kemudian medan magnet yang terhasil ini pula dipotong oleh oleh konduktor. Okey, dipotong oleh konduktor. Akan bila konduktor ini memotong magnetic flux ataupun garis medan magnet, akan terhasil arus di dalam dawai. Okey, jadi dua benda dia combine dalam transformer. Okey, di-combine. Jadi ini dua topik yang kita belajar sebelum ni combine dalam transformer. Boleh faham? Ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh? Faham? Faham? Okey, saya terangkan terus. Okey, saya terangkan teruslah di sini. Okey, kenapa kita guna bekalan arus kuasa ulang-alik? Okey, arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik dia punya arus macam ni. Dia bukan sentiasa seragam. Okey, arusnya sentiasa seragam sepanjang masa. Okey, arusnya seragam sepanjang masa. Kalau arus seragam, dia punya lilitan tetap. Okey, garis medan ini tetap kalau arus terus. Jadi bila lilitan tetap, okey, garisan ini tetap, tidak berlaku pemotongan pada dawai sekunder. Jadi untuk arus ulang-alik disebabkan arusnya sentiasa berubah, maksimum, turun, minimum, naik semula maksimum. Jadi garisan ini sentiasa bergerak. Okey, sentiasa berubah. Okey, bila maksimum dia jadi makin dekat. Bila minimum dia jadi semakin jauh, lemah. Okey, garisan ini dia tidak statik tempat yang sama, dia akan sentiasa bergerak. Jadi bila garisan ini sentiasa bergerak, okey ni yang garisan putus-putus ni, bila dia sentiasa bergerak menyebabkan garisan medan magnet ini dipotong oleh dawai sekunder. Boleh faham? Kenapa kita guna arus ulang-alik bukan guna arus terus untuk transformer? Boleh faham? Transformer kalau kamu sambung kepada arus terus takkan jadi. Okey, boleh faham kenapa kita sambung transformer kepada arus ulang-alik? Kita nak dapatkan medan magnet yang sentiasa berubah. Okey, medan magnet ataupun kekuatan medan magnet yang sentiasa berubah untuk menghasilkan pemotongan flux magnet. Boleh faham? Kenapa kita guna arus ulang-alik, kita tak guna arus terus? Boleh faham? Boleh. Hello, ada orang. Okey, siapa yang belajar dengan saya tingkatan 3, saya tak sure saya terangkan ke tak. Sebab mungkin masa kamu tingkatan 3, saya rasa benda ini terlalu tinggi untuk kamu faham. Okey, mungkin saya tak terangkan. Sebab dalam silibus pun dia tak terangkan kenapa perlu guna ni. Okey? Okey, itu berkaitan dengan bekalan kuasa. Kenapa kita guna arus ulang-alik. Okey, kemudian di sini dia tulis kebocoran flux magnet. Jadi untuk transformer, okey, dia berlaku kebocoran flux magnet. Okey, dia akan berlakunya kebocoran flux magnet. Jadi bagaimana kita nak kurangkan kebocoran flux magnet? Okey, kebocoran flux magnet inilah kita boleh nantilah saya terangkan. Itu nanti Okey. Kita ada soalan nak tanya tentang ini? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okey, tak ada. Okey. Okey. Ini kita pergi kepada lita primer dan lita sekunder. Okey, jadi bekalan kuasa arus ulang-alik menghasilkan arus ulang-alik dalam gegelung primer. Okey, arus ulang-alik menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Okey, ini saya dah terangkan tadi kan? Okey, ini diterangkan semula. Kenapa kita guna bekalan kuasa arus ulang-alik? Okey.
Okey, pada litar sekunder, okey, medan magnet yang berubah-ubah akan mempengaruhi voltan arus ulang-alik yang melintasi gegelung sekunder. Jadi medan magnet yang berubah-ubah inilah yang akan menghasilkan voltan dalam gegelung sekunder. Jadi ini formula daripada transformer ini sekunder pula. Formula yang kita guna. Okey, iaitu voltan sekunder bahagi dengan voltan primer sama dengan bilangan gegelung sekunder bahagi dengan bilangan gegelung primer. Okey, saya rasa mungkin pelajar akan tertukar, akan confuse sama ada nak guna yang mana. Okey, sebelah kiri ke sebelah kanan, yang mana belah kiri, mana belah kanan, mana atas, mana bawah. Okey, ini untuk transformer ini yang kamu perlu ingat nisbah. Okey, nisbahnya sama. Okey, nisbah untuk bilangan gegelung akan menghasilkan nilai voltan yang sama dengan bilangan gegelung tadi. Nisbah bilangan gegelung akan sama dengan nisbah voltan yang dihasilkan. Apa maksudnya? Okey, katakan kita guna Vp bahagi dengan Vs sama dengan NP bahagi NS. Okey, sekarang ni saya tulis berbeza dengan sini, betul tak? Tak sama kan? Tapi digunakan nisbah. Okey, digunakan konsep nisbah. Okey, digunakan konsep nisbah. Kalau primer bagi atas, ini pun primer lah bagian atas. Kalau sekunder atas, kalau sekunder ke atas, ini ada dua kena sekunder di atas. Okey, dan bagaimana pula nak kamu takut tertukar, kamu nak tulis VP dengan NP ke dengan S. Okey, ingat tadi saya beritahu dia adalah nisbah. Jadi bila nisbah, okey, dia mesti bahagi tu dengan benda yang sama. Okey, dengan kuantiti yang sama. Takkanlah voltan kita nak bagi dengan bilangan lilitan. Mestilah voltan bahagi dengan voltan. Okey? Boleh. Dia menggunakan konsep nisbah. Okey, ini kalau untuk bagi pelajar yang tak suka hafal. Bagi pelajar yang hafal tak ada masalah, dia boleh terus, dia tengok formula pun dia boleh terus ingat. Ini bagi pelajar yang tak suka hafal formula. Jadi dia kena faham. Faham apa itu konsep transformer. Transformer menggunakan konsep nisbah. Okey, jadi bila nisbah, voltan bahagi voltan, bilangan gegelung bahagi dengan bilangan gegelung. Okey, dan dia mesti samalah. Primer di atas, kalau ini primer atas, sebelah sini pun primer kena atas. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey, bagi yang tak suka hafal formula. Boleh. Okey, kamu kena faham. Okey, kalau saya pun saya jenis yang tak suka hafal formula. Jadi saya fahamkan, kita fahamkan benda tu. Okey, kamu kena faham. Jadi bila kamu faham, tak semestinya kamu letak S atas ataupun tak semestinya V kena sebelah kiri. Mana-mana pun tak apa. Okey, asalkan konsep yang kamu faham itu betul. Okey, boleh? Okey, ini pula dia kata apa? Okey, flux magnet daripada gegelung primer dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. Okey, faham tak ayat dia ni? Faham tak ayat dia? Faham tak? Tak, dah tahu dah, memang tak faham. Okey, maksudnya okey, daripada gegelung primer, okey, ada arus yang mengalir dan dihasilkan medan magnet. Jadi garis medan magnet ini terpaut pada gegelung sekunder. Itu je maksudnya. Okey, itu je lah maksudnya. Okey, dia terpaut pada gegelung sekunder. Okey, itu saja maksudnya. Jadi kalau kita nak elakkan berlakunya kebocoran flux magnet, mungkin ada flux magnet yang terhasil tadi, medan magnet yang terhasil tak sampai ataupun ia tidak terpaut, dia panggil ayatnya tidak terpaut pada gegelung sekunder. Apa yang kita buat? Jarak di antara gegelung primer dengan gegelung sekunder ini perlu rapat. Okey, untuk mengurangkan kebocoran flux magnet. Boleh?
Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi itu maksudnya yang flux terpaut tadi. Jadi untuk mengelakkan kebocoran flux magnet, kita apa tadi? Kita rapatkan kedudukan antara gegelung sekunder dengan gegelung primer. Okey? Ini selalunya dia akan tanya dalam soalan esei lah. Okey, soalan esei. Contohnya bagaimana kamu nak bina transformer, ciri-ciri transformer yang terbaik ataupun yang kecekapan paling tinggi. Itulah antara-antaranya. Okey? Okey, ini transformer unggul. Okey, transformer unggul. Apa maksudnya transformer unggul? Okey. Transformer menerima kuasa output input, membekalkan kuasa output kepada elektrik. Okey, secara logiknya transformer unggul ini hanyalah transformer yang tak wujud, bukan tak wujud. Dia sebenarnya tak wujud. Okey, dia unggul ini kita anggap tiada, bukan tiada. Transformer unggul lebih senang kata kecekapannya adalah 100%. Okey, itu paling simple. Okey, kecekapannya adalah 100%. Jadi, tu saya kata transformer unggul ini tak wujud sebab tak ada benda yang 100% sebab mesti akan ada kehilangan. Okey, dia akan hilang. Jadi ini yang kita belajar berkenaan dengan transformer unggul. Kita anggap tak ada tenaga yang hilang ke persekitaran. Okey? Jadi itu sebabnya dia disebut transformer unggul. Kalau transformer yang digunakan dalam kehidupan seharian, dia bukan unggul. Okey, akan ada yang hilang. Okey, jadi yang kita belajar berkenaan dengan transformer unggul. Itu dia panggilnya unggul. Dia perfect, dia tak ada kecacatan. Okey, dia perfect, itu maksudnya transformer unggul. Okey. Okey, kalau saya laju ke apa ke tak faham, tolong stopkan saya. Boleh? Okey, ini adalah litar primer. Okey, ini litar sekunder. Okey, ini kuasa yang kita bekalkan. Jadi ini adalah NP. Okey, ini NP, ini NS. Okey, ini adalah kuasa VS yang terhasil. Okey, dan disambung kepada alat elektrik. Jadi kuasa input yang diberikan oleh bekalan kuasa 100% ditukarkan kepada kuasa output. Okey, itu apa yang transformer unggul buatlah. Okey. 100% kuasa input yang dibekalkan, kesemua kuasa input yang dibekalkan ini ditukarkan kepada kuasa output. Okey, boleh? Jadi tenaga daripada litar primer dipindahkan ke litar sekunder 100%. Boleh? Itu je yang nak terangkan di sini. Okey, jadi ini transformer yang beroperasi akan mengalami kehilangan tenaga. Okey, itu sekarang ni dah tak sebut dah transformer lain. Okey, dia disebut transformer biasa je lah, bukan lagi transformer unggul. Jadi untuk kita kira kecekapan transformer, okey, dia guna simbol ni. Okey, untuk silibus baru dia guna simbol ni. Kalau sebelum ni tak ada simbol ni, tak guna pun. Okey, dia guna macam biasa saja, kecekapan transformer. Okey, simbol ini namanya adalah sebutnya adalah ITA. Okey. Tak nak sebut je lah kecekapan transformer. Okey, untuk kira kecekapan transformer, okey, formulanya adalah kuasa output bahagi dengan kuasa input darab 100%. Okey, ini maksudnya kita nak tahu berapa peratus kuasa yang terhasil, okey, kuasa yang terhasil daripada kuasa yang dibekalkan. Okey, kuasa input ini dibekalkan. Okey, kuasa output ini yang dihasilkan. Okey, kita nak tahu berapa banyak hasil yang kita dapat daripada kuasa yang dibekalkan. Okey. Jadi kalau nanti jangan salah, kita nak letak kuasa input atas ke kuasa output ke atas. Jadi ingat, kita nak kira berapa yang dia boleh hasilkan dari apa yang kita bekalkan. Okey? Boleh. Jadi jangan confuse kuasa output atas ke input atas. Kamu faham konsep? Okey, kamu faham konsep? Okey, konsepnya yang kita nak tahu berapa peratus yang dia boleh bagi, okey, dia boleh hasilkan dengan kuasa yang kita bekalkan. Okey, boleh faham?
Nanti jangan salah formula. Saya nak kamu faham konsep dia daripada hafal formula. Boleh? Yashwan boleh Yashwan? Yashwan ada? Abid? Abid boleh? Yashwan ada Yashwan? Abid ada Abid? Abid? Ya. Abid? Yashwan ada? Yashwan tak ada hari ni. Boleh faham Abid? Boleh faham? Boleh. Kamu nak hafal formula ke kamu nak faham? Okey, jadi kita nak kira kecekapan tu berapa banyak yang dihasilkan dari apa yang kita bekalkan. Okey? Okey, sekarang ada transformer yang kecekapan paling tinggi iaitu 99. Jadi kalau 100% itu hanya transformer unggul sahaja. Jadi transformer unggul ni bermaksud transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga. Dia tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey. Sekarang ni daripada formula kuasa output bahagi kuasa input darab 100%, okey. Untuk transformer kita nak cari dahulu dia punya kuasa. Okey, formula untuk kuasa adalah VI. Okey. Kita ada formula P sama dengan I V. Okey, jadi formula kuasa adalah P sama dengan IV. Jadi kuasa di sini kita gantikan arus dengan voltan. Okey, jadi VP IP sama dengan VS IS. Okey, ini kita guna transformer unggul. Okey, kalau transformer unggul kuasa input sama dengan kuasa output. Jadi kalau kita gantikan di sini kita dapat formula VS IS sama dengan VP IP darab dengan 100%. Nanti kita dapatlah berapa nilai peratus. Okey? Okey, ini boleh cara untuk meningkatkan kecekapan transformer. Okey, cara kita nak tingkatkan kecekapan transformer. Okey. Okey, tak payah lain, tak ada apa. Okey, kebanyakan tenaga hilang dalam bentuk tenaga haba. Okey, dia hilang dalam bentuk tenaga haba. Okey, ini adalah untuk kita tingkatkan kecekapan. Okey, kita perlu tahu punca kehilangan tenaga. Okey, punca kehilangan tenaga. Okey, dan juga kesan. Okey, apa kesannya? Okey, daripada sini. Okey. Kalau daripada sini kamu baca ada yang nak saya terangkan? Okey, ini faham berkaitan dengan rintangan gegelung. Sebab kita dah lama belajar berkaitan dengan rintangan. Okay, jadi bila dawai panjang, rintangan pun tinggi, okey, jadi permainan dawai akan berlaku. Jadi tenaga haba akan dibebaskan ke sekeliling. Ini bagi rintangan gegelung. Okey, kemudian arus pusar. Okey, punca kehilangan tenaga disebabkan oleh arus pusar. Jadi apa itu arus pusar? Okey, medan magnet yang berubah. Magnet yang tadi menyebabkan arus pusar terhasil dalam teras besi. Arus pusar ini akan memanaskan teras besi. Jadi teras besi akan membebaskan haba ke persekitaran. Okey, arus pusar ini berlaku dalam teras besi. Okey. Kemudian yang ketiga, histeresis. Okey. Teras besi dimagnetkan dan dinyah magnet secara berterusan, okey, bila oleh medan magnet yang berubah. Jadi bila medan magnet tadi, okey, dia akan menyebabkan teras besi lembut tadi dimagnetkan dan dinyah magnetkan sentiasa. Okey, dia boleh faham kayak ni, dimagnetkan dan dinyah magnetkan secara berterusan. Okey, sekejap dia jadi magnet, sekejap dia dinyah magnet, sekejap dia dimagnetkan lagi. Jadi tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dipulihkan sepenuhnya masa penyamagnetan. Jadi perbezaan tenaga ini dipindahkan kepada besi memanaskannya. Jadi histeresis juga akan menyebabkan teras besi tadi akan menjadi panas. Okey, disebabkan oleh magnet dan magnet tadi. Okey, dia akan
pas. Okey, dia akan jadi panas. Okey, kebocoran plug magnet ini saya dah terangkan. Okey, tadi saya dah terangkan. Okey, jadi ini kesannya. Daripada kesan, punca dan kesan inilah kita akan cari cara penyelesaiannya ataupun cara kita nak kurangkan kehilangan tenaga tadi. Macam saya beritahu tadi, kalau untuk kebocoran plug magnet apa kita buat? Apa kita buat yang di sini tadi? Saya dah terangkan apa kita buat. Apa kita buat untuk kurangkan kebocoran plug magnet? Rapatkan gelung. Okey, rapatkan kedudukan antara gegelung prima dengan gegelung sekunder. Okey, kalau untuk histerisis? Histerisis, apa pula? Kejap saya tengok, ada tak? Ada pun di sini. Okey, ada pun di sini. Okey, di atas tu dekatkan. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, kita guna untuk rintangan, kurangkan rintangan, kita guna dawai kuprum yang tebal. Okey, untuk arus pusar, kita guna teras besi berlamina. Okey, ingat tadi, awal-awal tadi saya dah tanya, kenapa kita mesti guna berlamina? Kenapa kita pilih guna yang teras besi ini, kita buat nipis dan kita lapis, kita stack dia supaya jadi seketul. Kenapa kita tak guna seketul terus? Okey, sebabnya kita nak kurangkan arus pusar. Okey, kita nak kurangkan arus pusar. Boleh faham kenapa kita guna teras besi berlamina? Jadi kalau dalam exam, selalunya soalan 10 markah. Okey, soalan 10 markah yang saya pernah ajar saya lupa saya dah pernah ajar ke tak, sebab kamu tahun lepas pun kelas online pun tak banyak kan. Okey, contohnya pertama kamu tulis guna teras besi berlamina. Okey, sebabnya mengurangkan arus pusar. Yang kedua, guna dawai kuprum lebih tebal. Sebabnya, alasannya rintangan rendah. Okey, yang ketiga, rapatkan kedudukan antara gegelung prima dengan gegelung sekunder. Alasannya mengurangkan kebocoran flux magnet. Yang keempat, yang ini histerisis. Okey, kita guna besi lembut. Okey, besi lembut. Kenapa kita guna besi lembut? Apa bezanya besi lembut dengan besi yang keras? Okey, besi lembut ini kelebihannya dia senang dimagnetkan dan senang dinyah magnetkan. Okey, dengan kata lain, besi lembut memerlukan tenaga yang kecil untuk dimagnetkan. Okey, dia guna tenaga sedikit sahaja untuk dia jadi magnet. Dan untuk dinyah magnet pun dia senang hilang. Okey, dia 100, apa tadi macam ayat tadi? Ini. Okey, pemagnetan tidak dipulihkan sepenuhnya. Okey. Jadi teras besi lembut ini lebih senang untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, selalunya kita tulis teras besi lembut senang dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Okey, jadi dia guna tenaga yang lebih kecil. Jadi bila guna tenaga yang lebih kecil, kuranglah tenaga yang hilang. Okey, kita guna teras besi lembut. Kalau teras besi yang keras, dia susah nak jadi magnet, jadi dia perlu tenaga yang lebih tinggi dan untuk nyah magnet pun dia lambat, dia susah. Okey, jadi ini antara 4 kaedah yang kita guna. Okey, boleh? Jadi kalau soalan esei yang 10 markah, sini kita akan tulis kiri, di sini pun alasan. Okey, jadi habis subtopik. Habis silibus nanti, kita akan fokus kepada teknik menjawab. Okey, boleh? Ada soalan nak tanya? Okey. Okey, ni terangkan tentang arus pusar ni. Okey, dalam operasi transformer arus pusar merupakan punca kehilangan tenaga. Tapi arus pusar ini boleh membawa manfaat. Okey, contohnya pada dasar kuali. Okey, pada dasar kuali arus pusar ini penting. Bukan penting, memberi manfaat. Okey, kenapa? Sebab arus pusar ini akan memanaskan dasar kuali. Bila panas, kuali cepat panas lah. Okey, jadi arus pusar ini bukan sesuatu yang buruk. Okey, untuk transformer, ya, kita tak nak dia. Tapi dalam konsep pemanasan pada kuali, arus pusar ini perlu. Okey, boleh?
Okey, ini berkaitan dengan arus pusat. Okey, selalunya digunakan oleh induction cooker lah. Okey, yang menggunakan elektrik. Okey, dia menggunakan konsep ni. Okey, pemanasan pada dawai. Okey, bila pemanasan pada dawai, okey dia akan kita perlukan haba. Ini kita nak haba dibebaskan ke persekitaran. Jadi arus pusat terhasil akan menyebabkan kuali ini lebih senang panas. Okey, ini arus pusat pada dasar kuali. Okey, kita perlu, ini kita nak. Ini arus pusat tinggi pun tak apa. Ini memang kita nak. Okey, boleh? Boleh? Boleh Boleh. Okey, kegunaan transformer dalam kehidupan seharian. Ini transformer injak turun. Okey, ini transformer injak turun di mana kita perlu turunkan nilai voltan. Okey, pengecas komputer riba, mesin fotokopi, mesin kimpalan yang tak perlu voltan tinggi. Okey, ini pula yang kita perlu guna yang transformer injak naik yang menggunakan voltan tinggi. Okey, ketuhar gelombang, defibrillator, mesin X-ray. Okey, ini pula sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Okey, kamu juga dah belajar masa tingkatan 2 ke tingkatan 3? Saya lupa. Kamu dah belajar. Okey, sebab saya dua tingkatan tu saya ajar, jadi saya baru ajar juga dia orang. Jadi ini ke pun kamu dah belajar sebelum ni. Okey, jadi dia kata transformer memainkan peranan penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan. Jadi contohnya ini, okey, stesen jana kuasa akan menghasilkan voltan arus. Okey, voltan dia akan guna injak naik untuk menaikkan daripada 20 kV kepada 275 kV. Okey, sebab penghantaran ini melalui jarak yang jauh. Jadi dia perlu voltan yang sangat tinggi sebab nanti akan berlaku kehilangan tenaga dan sebagainya. Kemudian bila masuk kepada pencawang masuk, nilai voltan yang masuk ini perlu direndahkan kepada 132. Okey, dia dah hantar jalan jauh lagi, dia pergi kepada pencawang pembahagian utama. Di sini pencawang ini akan menggunakan transformer injak turun untuk menurunkan daripada 132 kV kepada 33 kV. Okey, ini yang akan dihantar mengikut kawasan masing-masing lah. Okey, kalau dihantar ke kawasan industri berat, dia tak perlu transformer dah sebab industri berat menggunakan nilai 33 kV. Okey, bila sampai kepada kawasan industri ringan hanya menggunakan 11 kV. Jadi kita perlu letak satu lagi transformer di sini untuk menurunkan nilai daripada 33 ke 11. Okey, itu di kawasan industri ringan. Bila kawasan perumahan, dia menggunakan, perlu lagi ada injak turun, transformer injak turun untuk menurunkan kepada 240 selalunya, 240 volt. Okey. Saya tak nak terangkan lebih lanjut sebab ini kamu dah belajar ni masa mendengar rendah. Okey. Ini pun saya dah terangkan tadi. Tak ada apa, semua saya dah terangkan tadi. Okey, habis. Itu saja untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kat mana? Buat apa? Nanya apa?